Pemurah sungguh Tuhan ni. Dia suruh kita latih diri kita infak harta pada jalan Allah. Kalau kita tak mampu, kita hanya mampu bagi makan anak bini pun, Tuhan kata kalau kamu buat tu kerana nak cari keredaan Allah, bagi kamu pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, satu orang manusia yang apabila mati dia, isteri-isteri Nabi minta supaya mayat dia dibawa ke masjid untuk disembahyangkan oleh isteri-isteri Nabi. Tidak pernah isteri-isteri Nabi minta supaya apabila ada kematian, ada sahabat mati, minta orang main masjid kerana isteri-isteri Nabi nak semayang mayat. Tidak pernah. Inilah sekali isteri-isteri Nabi minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa ke masjid kerana isteri-isteri Nabi nak semayangkan mayat dia. Sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, annaha lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yamurru bi janazatihi fil masjid fayusallina alaihi fafa'alu fawuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaihi ukhrija bihi min babil janaiz fabalaghahunna anna an-nas aabu dhalik wa qalu ma kanatil janazatu yudkhalu biha al-masjid fabalagha dhalika Aisyah faqalat ma asra' an-nas ila an ya'ibu ma la ilma lahum bih abu alaina ayyumarra bi janazatin fil masjid wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Bayda illa fi jawfil masjid, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia apabila Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, ni yang riwayat hadis tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dia salah seorang daripada 10 sahabat yang Nabi SAW sebut kata wajib syurga. Apabila meninggal Sa'ad bin Abi Waqqas, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamurru bi janazatihi fil masjid fayusallina alaihi. Isteri-isteri Nabi termasuk Aisyah minta supaya jenazah, supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa mai ke masjid kerana isteri-isteri Nabi nak sembahyangkan mayat itu. Fafa'alu, kata hadis itu, maka sahabat-sahabat pun tunaikan, penuhi kehendak isteri-isteri Nabi. Diusung mayat Sa'ad bin Abi Waqqas, dibawa mai, fawuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaih. Diletakkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas di depan hujurat, di depan bilik-bilik isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila isteri Nabi minta, isteri Nabi ini dipanggil Ummahatul Mukminin, dipanggil mak kepada orang-orang yang beriman. Jadi bila Nabi dah tak ada, bila Nabi dah wafat, isteri Nabi yang tinggal itu mak kepada semua orang yang beriman. Tidak ada seorang pun boleh pergi menikah dengan isteri Nabi, kerana isteri-isteri Nabi adalah mak kepada semua orang Islam. Apabila isteri Nabi minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa mai, diletak di depan bilik-bilik mereka. Bilik mereka di kawasan makam Nabi hari ini. Dalam Quran ada satu surah, dia panggil surah Al-Hujurat. Al-Hujurat plural kepada bilik. Al-Hujurat maksudnya bilik-bilik. Isteri Nabi semua ada di kawasan tu.
Bila mereka request, bila mereka minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa mai ke masjid, orang usung mayat mai letak di depan pintu-pintu bilik isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila letak di situ, fawuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaih, kerana isteri Nabi nak semayangkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas, kerana dia orang istimewa. Ukhrija bihi min babil janaiz, tiba-tiba mayat tu dibawa keluar balik daripada diletak dalam masjid tadi ni. Mai pula sekumpulan orang lain, sahabat-sahabat Nabi yang lain, mai angkat mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini buat keluar ikut babul janaiz, pintu jenazah. Seperti hari ini ada, kalau tuan-tuan pergi hari ini, pintu selari dengan makam Nabi. Apabila kita ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu tu dia panggil babul baqi'. Tepi pada tu ada satu dia panggil babul janaiz, pintu jenazah. Sampai hari ni ada. Tiba-tiba mai pula sekumpulan sahabat yang lain cempung mayat Sa'ad bin Abi Waqqas ni buat keluar ikut pintu tu. Nampak tuan-tuan? Fabalaghahunna anna an-nas abu dhalik. Dan selepas daripada kejadian itu, sampai ke telinga isteri-isteri Nabi ni, kata ada sekumpulan orang daripada sahabat-sahabat Nabi juga mencela perbuatan itu. Nampak tuan? Dia bila Nabi tak ada ni nak jadi masalah. Tak heranlah kalau hari ini jadi banyak masalah. Tu Nabi sudah wafat, isteri-isteri Nabi masih ada, sahabat-sahabat Nabi duk ada ramai, pun boleh jadi pertelingkahan yang macam tu. Bila mati Sa'ad bin Abi Waqqas, isteri-isteri Nabi minta supaya mayat dia dibawa mai ke masjid, kerana isteri-isteri Nabi nak semayangkan mayat dia. Tiba-tiba ada sekumpulan lagi juga sahabat Nabi mai ambil mayat tu bawa keluar. Nampak tuan-tuan? Dan kemudiannya sampai ke telinga, sampai ke pengetahuan isteri-isteri Nabi, fabalaghahunna anna an-nas abu dhalik, sampai ke pengetahuan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada sekumpulan lagi sahabat lain mencela perbuatan itu. Waqalu, dan kata orang-orang ini, makanatil janaiz yudkhalu bihal masjid. Depa pula kata mana boleh mayat dibawa pergi ke masjid. Nampak tuan-tuan? Kalau hari ini nak jadi bergaduh, satu pihak bawa mai kumpulan qasidah, berqasidah dalam masjid, satu kumpulan kata tak boleh, biasalah. Satu kumpulan bawa mai pasukan qasidah masuk masjid, ya hanana ya hanana. Satu kumpulan kata apa perempuan ni merepek, dia bawa masuk lagu, duduk menyanyi dalam. Normal lah benda tu. Pertelingkahan itu biasa. Bahkan berlaku pada zaman sahabat Nabi. Duk hidup di zaman para isteri Nabi masih hidup, berlaku benda ni. Isteri Nabi minta supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa mai ke dalam masjid, kerana mereka nak semayangkan mayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tiba-tiba ada sekumpulan sahabat yang lain ambil bawa keluar mayat tu sambil kata, mereka kata apa ni? Dia kata makanatil janaiz yudkhalu bihal masjid, mana boleh mayat dibawa masuk dalam masjid. Maknanya menjadi amalan kebiasaan pada masa itu, mayat ni tak dibawa dan tak disemayangkan di masjid. Kebiasaan begitu. Fabalagha dzalika Aisyah. Cerita ni sudah sampai ke pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha. Pasal dia termasuk dalam isteri-isteri Nabi yang lain panggil orang bawa mayat mai ke masjid kerana depa nak semayang. Tiba-tiba ada satu puak tak puas hati dan kata macam tu sampai ke pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, maka kata Aisyah, ma asra'an nas ila an ya'ibu ma la ilma lahum bih. Aisyah kata, cepat sungguh manusia ni lupa, dan cepat sungguh manusia nak mencela orang lain, sedangkan apa yang mereka buat itu mereka sendiri pun tidak ada ilmu tentang benda itu. Aisyah kata Aisyah kata ma asra' sari' maksudnya cepat,
Cepat sungguh Aisyah kata manusia ni jadi lupa. Nabi baru aja wafat, bukan lama pun Nabi wafat meninggalkan kita. Sudah ada manusia yang lupa tentang benda ni, Aisyah kata. Bahkan ayyaibu ma la ilma lahum bih. Bahkan depa tak tahu benda tu boleh tak boleh, depa mencela orang buat benda tu. Nampak tuan-tuan? Hari ni ada jadi benda macam ni? Banyak jadi. Dalam keadaan kita tidak cukup pengetahuan tentang satu-satu benda, kita dah terlanjur mencela. Cepat sangat kita mencela orang, cepat sangat kita menghukum orang, cepat sangat kita menjatuhkan aib orang, cepat sangat kita nak kata orang salah, sedangkan kita tidak cukup pengetahuan tentang benda yang kita salahkan itu. Apabila isteri-isteri Nabi buat benda tu, sekumpulan sahabat kata tak betul apa yang isteri Nabi buat. Aisyah kata cepat sungguh hampa lupa benda ni. Bahkan hampa mencela orang buat satu benda, sedangkan hampa tak ada pengetahuan tentang benda ni. Abu alaina ayyumarra bi janazatin fil masjid. Hampa cela kami isteri-isteri Nabi kerana kami mengarahkan supaya mayat Sa'ad bin Abi Waqqas dibawa mai ke masjid. Wa ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Bayda illa fi jawfil masjid. Aisyah kata hampa lupakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bawa masuk mayat satu sahabat yang bernama Suhail bin Bayda ke dalam masjid, dan Nabi sembahyangkan mayat Suhail di dalam masjid. Aisyah kata hampa lupakah benda ni, ataupun masa Nabi buat hampa tak ada di sini ke apakah, hampa tak tahu benda ni, bahawa benda ni pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Bayda, Bayda tu nama mak dia. Suhail ini sebenarnya bin Da'din, dal-ain dal, Da'din. Suhail bin Da'din, tapi lebih dikenali dengan nama Suhail bin Bayda. Bayda tu nama mak dia. Maka rawi hadis ni kata Suhail bin Bayda itu adalah Suhail bin Da'din. Apabila mati Suhail ini, Nabi SAW suruh buat masuk mayat Suhail dalam masjid, dan Nabi mengimamkan sembahyang mayat Suhail bin Da'din ataupun Suhail bin Bayda ini. Maknanya apa? Walaupun kebiasaan pada masa itu mayat tidak dibawa dan tidak disembahyangkan dalam masjid, tapi Nabi pernah bawa mayat masuk dan sembahyangkan di dalam masjid. Maknanya membawa mayat ke dalam masjid untuk disembahyangkan tidak salah, kerana itu pernah dibuat oleh Nabi SAW. Maka ada orang yang tak tahu benda ni. Mungkin pada hari kematian Suhail mereka ni tak ada, maka mereka tak pernah tengok mayat dibawa ke dalam masjid, disembahyangkan jenazah di dalam masjid, mereka tak pernah tengok. Tak pernah tengok, tanya. Tiba-tiba tak pernah tengok, jatuh hukum. Dihukum isteri-isteri Nabi telah buat satu benda yang tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran besar daripada hadis ni ialah, tuan-tuan, jangan gopoh dalam menghukum orang. Jangan gopoh dalam menyalahkan perbuatan orang, kerana di sana ada banyak nas yang tak terbaca oleh kita. Sealim-alim kita, ada benda yang tak terbaca oleh kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uritun nar fa idza aktharu ahliha an-nisa yakfurna qila ayakfurna billah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda,
Sabda Nabi, uritun nar. Nabi kata telah diperlihatkan kepada aku neraka. Tuan-tuan, Nabi SAW ni macam-macam Tuhan bagi ke dia. Dia dah melihat neraka, dia dah melihat syurga. Bahkan Nabi SAW pernah apabila Allah angkat hijab bagi Nabi nampak syurga, Nabi gawang tangan dia nak sambang buah yang ada dalam syurga tu. Nabi tengah semayang, masa tu tengah semayang, Allah bagi nampak syurga, Nabi macam gawang tangan. Bila habis semayang, sahabat tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, apa pasal tadi tengah duduk semayang nampak? Nabi kata, Allah perlihatkan kepada aku syurga, aku nak ambil sebiji buah daripada syurga untuk aku tunjuk dekat hangpa. Nabi kata, itu Nabi SAW. Jangan duk kias benda tu hanya pada Nabi. Saya lagi ustaz mana akan jadi imam sembahyang lagu duk, dia gawang nyamuk, kita duduk belakang tengok, buah syurga ke apa. Bukan semua benda boleh dikias, tuan-tuan. Tak semua. Yang khusus untuk Nabi, itu khusus untuk Nabi. Jangan pergi duduk mereka nak jadi kita ni sama taraf dengan Nabi, apa yang dapat ke Nabi nak dapat ke kita. Jangan. Tak semua benda boleh dikias. Ni pula hadis yang kita baca ni, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, uritun nar, diperlihatkan bagi Allah nampakkan kepada aku neraka. Nabi kata, fa idza aktsaru ahliha an-nisa, Nabi kata, yang sedihnya satu, kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Nabi kata, yakfurna, masalah orang perempuan ni kebanyakan, bukan semua. Kebanyakan orang perempuan ni, masalah mereka ni suka engkar, suka bantah. Qila ayakfurna billah. Bila Nabi kata macam tu, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah orang perempuan ni mereka suka engkar, mereka suka bantah Allah? Maka kerana tu mereka ramai ada dalam neraka? Adakah kerana tu? Adakah orang perempuan ni mereka ni suka bantah perintah tutup aurat? Tuhan suruh orang perempuan tutup aurat kecuali muka dengan tapak tangan, mereka suka bantah. Adakah kerana tu maka mereka ramai di dalam neraka? Adakah mereka ni suka bantah Allah, mereka ni malas semayang? Adakah orang perempuan ni masalah mereka bantah Allah, tak apa mau semayang? Dia datang haid pukul 2 suku, Zuhur dah masuk dah, dia tak semayang Zuhur lagi, tiba-tiba datang haid pukul 2 suku. Lepas 5 hari, lepas 7 hari dia selesai haid dia, adakah dia nak kena qada balik sembahyang Zuhur yang dia taksir, yang dia cuai, masuk waktu dia tak semayang sampai 2 suku datang haid, tempoh masa tu adakah dia dianggap orang yang keguguran sembahyang Zuhur dan wajib qada? Ya, dia wajib qada kerana waktu sudah masuk, dia patut sudah semayang, dia belum semayang, haid dia datang pukul 2 suku, maka semayang Zuhur itu dia kena tanda di kalender dia kena tanda di diary dia, esok bila bersih dia kena qada semayang tu. Adakah kerana orang perempuan ni ramai-ramai dia tak qada semayang tu, dia kira cincai habis lagu tu saja? Adakah kerana tu mereka ni dimasukkan ramai dalam neraka? Adakah mereka ni ramai masuk neraka kerana mereka tak suka pergi Mekah? Apa masalah orang perempuan yang Nabi SAW diperlihatkan kepada Nabi, orang perempuan ramai dalam neraka ni pasal apa? Ayakfurna billah. Sahabat tanya Nabi, adakah kerana mereka ni suka bantah Allah? Qala Nabi SAW, yakfurna al-ashir. Nabi kata orang perempuan ni biasanya dengan Allah ni tak apa banyak masalah. Mereka sembahyang rajin, bahkan lebih rajin daripada orang lelaki-lelaki. Mereka puasa rajin, bahkan mereka lebih rajin puasa sunat daripada lelaki-lelaki. Ada orang perempuan Isnin Khamis puasa, yang suami dia pula kita tanya, haji puasa ke? Weh, mana saya kalau puasa di kiamat dunia ni. Laki ni yang kata laki ni, yang kata korang dalam neraka ni, kan? Bila isteri dia puasa, orang tanya dia, haji puasa ke? Dia jawab macam tu. Ish, apa ustaz, saya kalau puasa kiamat dunia. Mana kata dia tak rajin puasa? Isteri rajin puasa, tapi pasal apa orang perempuan banyak Nabi nampak dalam neraka?
ayakfurna billah, adakah mereka ni banyak kufur, banyak bantah, banyak engkar dengan Allah Subhanahu wa taala? No, Nabi kata bukan. Orang perempuan punya masalah ni yakfurnal ashir. Mereka ni suka bantah suami mereka. Mereka suka challenge cakap suami mereka. Mereka suka engkar perintah suami mereka yang tidak mengarahkan kepada maksiat. Wa yakfurnal ihsan. Nabi kata kebanyakan, bukan semua, kebanyakan orang perempuan ni suka deny, suka menafikan kebaikan suami. Ihsan suami dia suka deny, dia suka nafikan, dia suka dia suka kata laki dia tak cukup baik. Lau ahsanta ila ihdahunna dahr. Nabi kata kalaulah sekiranya hampa, Nabi kata kat orang lelaki-lelaki, kalaulah sekiranya hampa sepanjang hidup hampa buat baik dekat dia, summa ra'at minka syai'ah, tiba-tiba satu hari isteri nampak satu keburukan suami dia, qalat, isteri ni kata, ma ra'aitu minka khairan qat. Dia kata, abang, saya menikah dengan abang 20 tahun, saya tak pernah nampak apa kebaikan dekat abang ni. Perangai, dia kata kebanyakan, bukan semua, berapa kali ulang, bukan semua tu, kebanyakan orang perempuan dia macam ni. Laki ni 20 tahun dia buat baik kat dia, sekali laki ni tergelincang apa ke macam mana ke, dia deny semua kebaikan suami dia. Dia kata, abang 20 tahun saya jadi bini abang ni memang karut hausyah punya laki. Dia kata hausyah, dia kata abang ni hausyah punya laki. Dia kata, laki dengar seram sejuk kaki, aku hausyah. Dia kata, ni hauma. Dia kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW kata macam tu. Nabi nak abang apa dia? Kebanyakan orang perempuan mereka ni emotional. Kerana emotional tu, kadang-kadang dia senang-senang dia nafikan kebaikan suami dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, melupakan kebaikan yang dibuat oleh bukan suami saja, oleh sesiapa sahaja adalah satu kesalahan besar. Kita jadi manusia yang dalam hidup kita ni kita menghargai orang buat baik kat kita. Kadang-kadang tuan-tuan, satu aja kebaikan orang tu buat kat kita, satu aja orang tu buat kat kita, tapi satu tu satu yang sangat berharga. Kita daripada satu orang yang jemuan, merapu, tak kenal syurga neraka, tak tahu dosa pahala, tiba-tiba satu kawan kita mai jumpa kita, dibagi satu kaset, satu CD ustaz mana ke bagi kita dengar. Dengan kehendak Allah, benda tu ditakdirkan menjadi turning point dalam hidup kita. Kita dengar dia mai satu macam dalam hati kita. Kita bukan tak pernah dengar orang cakap agama, tapi tak tahu hari itu macam mana pasang-pasang dengar dia satu macam punya kacau dalam hati kita ni. Kita tak boleh lupa benda tu sampai mati. Dengan sebab musabab daripada kawan ni yang main hulung benda ni dekat kita, dengan sebab musabab itu kita berubah jadi manusia pada hari ini. Syukur banyak-banyak pada Allah. Jangan lupa kebaikan dia yang menjadi punca kepada berubah kita ni. Sampai bila pun, depan siapa pun kita sebut kat orang, ke saya dulu bukan baik sangat, sahabat ni lah, sebut depan orang sebagai tanda appreciation, tanda kita appreciate kebaikan yang dia buat kita. Kerana sebab musabab itu kita jadi macam kita hari ini. Jangan lupa kebaikan yang orang pernah buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi satu manfaat kepada kita. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1 muka surat 218. Muka surat 218, kisah dua anak. Malam ni insya-Allah kita akan tengok ayat 27 daripada surah Al-Maidah. Yang ayat ini menceritakan tentang kisah Habil dan Qabil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq. Dan bacalah olehmu wahai Muhammad ke atas mereka itu, yakni ke atas kaum engkau sendiri, Quraisy.
Tuan sedih tak sedih tuan? Nabi Muhammad ni tanah tumpah darah dia Mekah. Dia beranak di Mekah. Keluarga dia daripada kalangan bangsawan Mekah, iaitu orang Quraisy. Quraisy satu suku yang dimuliakan di Makkah. Tiba-tiba orang tempat sendiri tak boleh terima dia. Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah. Pasal apa Nabi hijrah? Dua pasal. Satu, pasal Allah perintah. Yang kedua, pasal orang Mekah tak mau dia. Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi di Madinah dia outsider, dia stranger, dia orang luar di Madinah. Kalau sekiranya orang Madinah mengambil kira faktor anak jati, Nabi tak akan jadi imam di Madinah. Kalau sekiranya faktor anak tempatan dia ambil kira, Nabi bukan anak tempatan Madinah. Nabi orang Mekah. Nabi kata ana Arabi, aku orang Arab, ana Makki, aku orang Mekah. Nabi kata. Kalau sekiranya Nabi sampai di Madinah, orang Madinah tak mau Nabi jadi imam mereka, tak mau Nabi jadi Nabi mereka, tak mau Nabi jadi presiden mereka di Madinah, atas alasan Nabi orang luar, Islam tak akan jadi macam Islam hari ini. Tapi orang Madinah menerima Nabi pasal apa? Pasal dia mempunyai kualiti sebagai pemimpin. Nabi mempunyai kualiti bukan sahaja sebagai imam sembahyang, bahkan Nabi mempunyai kualiti sebagai pemimpin. Maka Nabi SAW bukan sahaja diterima, bahkan Nabi SAW ditabalkan sebagai pimpinan utama di Madinah, sedangkan Madinah bukan bumi tumpah darah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sedih laluan dan perjalanan hidup Nabi ni, sedih macam tu sekali. Orang kampung buang dia, orang luar terima dia. Disebut dalam ayat kita baca ni, watlu alaihim naba'a bnai adam bil haqq, dan bacalah olehmu wahai Muhammad kepada mereka. Siapa mereka ni? Kafir musyrikin Makkah, Quraisy Makkah ini. Baca kepada mereka ni akan khabaran, akan cerita tentang dua anak Adam, iaitu Habil dan Qabil itu, dengan sebenar. Allah suruh Nabi pergi cerita balik kepada musyrikin Makkah ni, pergi cerita balik dekat mereka ni, cerita tentang Habil dan Qabil. Tuan-tuan, siapa tahu cerita ni? Siapa pun tak tahu. Ini cerita berapa zaman dulu. Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, umur dia Nabi yang ke-25, Rasul yang ke-25. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi yang pertama. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala cerita ke Nabi, Nabi cerita kepada orang-orang yang ada di depan dia. Cerita tentang Nabi Adam ada dua anak yang popular, Habil dan Qabil. Cerita kepada mereka ini tentang Habil dan Qabil dengan sebenar, cerita hak betul punya. Bahawa Hawa, isteri Nabi Adam AS, bahawa Hawa adalah ia beranak satu perut dua orang anak. Allah Subhanahu wa ta'ala nak ekspreskan manusia berkembang di atas muka bumi ini. Hawa tiap-tiap kali mengandung sepasang. Sekali mengandung dua anak dalam perut. Dan keluar pula sepasang, laki-laki satu, perempuan satu. Melainkan Nabi Syith tunggal seorang. Nabi Syith, dia bukan Rasul, dia Nabi. Nabi ramai. Di antara anak Nabi Adam adalah Nabi Syith. Bukan Syith. Syith tu tak tahu lah. S-H-I-T, Syith. Yang berbahagia Datuk Shanul buat buku dulu, Syith. Yang tu. Yang ni Syith. Tha di hujung. Syith. Nabi Syith. Dia keluar seorang. Hak lain semua keluar sepasang. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Mai tang Nabi Syith, dia keluar tidak ada pasangan. Dia seorang aja laki-laki. 20 kali Hawa beranak, jumlah anak 39 orang. Tuan-tuan, takat yang tuan-tuan tahu, dalam Pulau Pinang ni berapa satu orang perempuan beranak paling ramai berapa orang? Takat yang duk jumpa dah. Kita jumpa ni takat 12 ramai tu. Anak orang je kita. Saya anak satu tim bola tu, masya-Allah kita tak. Tu pun kita dah terkejut.
Tuan-tuan, hari itu ada satu sahabat cerita, mak menekan dia, anak 18 orang. Anak 18 orang dah ada. Alhamdulillah. Sihat-sihat, keluar main seorang-seorang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Maha Kaya, dia nak bagi, dia bagi. Tidak heran kalau zaman Nabi Adam alaihi salam yang umur dekat-dekat 1000 tahun, isteri dia beranak 20 kali, anak 39 orang, biasa. Lah ni ada anak 18. Umur hari ni, umur baina 60 wa 70, antara 60 ke 70. Umat Muhammad akhir zaman ni antara 60 ke 70. Adalah kes-kes yang terlajak pergi sampai nak dekat 100 umur. Nabi Adam dulu dekat 1000. Dekat 1000 tahun umur dia. Kalau isteri dia Hawa beranak 20 kali, anak 39 orang, tak payah terkejut. Tak payah dengar-dengar 20 kali beranak, mulut. 20 kali beranak, anak 39. Buka pula dia kata, tak payah. Itu bukan biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka jumlah anaknya 39 orang. 20 laki-laki, 19 perempuan. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada anak Adam alaihi salam itu. Tiada mati ia. Daripada 20 kali beranak, 39 anak, 39 hidup semua. Begitu. Sehingga sampailah anak cucu cicit 40,000 orang. Daripada anak tu, beranak lagi pergi cucu cicit sampai keturunan dia apa semua ni, 40,000. Biasalah kita hari ni pun kalau raya, tu dia kata keluarga Haji Ismail ambil gambar hari raya, bilang ni ambil gambar ni, kamera tu pakai lens yang lebarnya pun tak celui, ada yang duduk di luang lens kamera tu. Bila cuci tengok-tengok, yang ni kata mana gambar saya, mana terkeluar dah. Pasal apa? Tu zaman hari ni, anak cucu cicit baru, belum pihak lagi keturunan yang selepasnya. Ramai manusia ni. Dia kata, dan umur Nabi Allah Adam alaihi salam itu, dia kata 1000 tahun tu dia. Cerita tentang umur Nabi ni, dia riwayat yang berbagai-bagai, riwayat yang sahih, yang tidak sahih, yang macam-macam. Nah, ada pihak pula piduk himpun, piduk buat catatan, piduk kira balik apa semua ni, sampai dalam Quran berapa kali disebut nama Nabi-Nabi. Nama Nabi apa yang paling banyak disebut dalam Quran, tuan-tuan? Paling banyak Allah ulang sebut nama Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa, Quran repeat nama Musa ni 136 kali. Sedangkan dia bukan Nabi akhir zaman, tapi cerita dia panjang. Kuliah kita hak lepas pun duk cerita Nabi Musa, cerita dengan pi sampai akhirnya mati dekat padang pasir Sinai, padang teh apa. Cerita Nabi Musa ni cukup panjang. 136 kali nama dia di-repeat sebut di dalam Quran. Nabi Ibrahim 69 kali sebut. Nabi Ibrahim alaihissalam 69 kali sebut. Nabi Nuh alaihissalam 43 kali sebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali? 5 kali aja sebut nama Muhammad ataupun nama Ahmad. 5 kali aja. Bilangan berapa kali sebut bukan menunjukkan dia lebih di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua Nabi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi Nabi Muhammad paling dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi 5 kali saja Tuhan sebut nama dia. Nabi Adam alaihissalam, Allah bagi kat dia umur sampai dekat 1000 tahun. Ada satu riwayat kata 930 tahun. Ada satu riwayat kata 1000 tahun umur dia. Tak kira lah 1000 ke 930. Nak abang kata umur dia panjang. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam 1000 tahun umur dia dulu. Mai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kata umur umat aku baina 60 wa 70, antara 60 ke 70. Average macam tu saja. Ada yang lebih tapi tak ramai. Hak ramai dia duk mengikut tu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata setengah ulama, telah jima' Nabi Adam alaihi salam akan Hawa, kemudian daripada turun ke bumi setahun. Itu satu pendapat. Satu pendapat kata dia turun mai ke bumi, barulah berlaku dia bersama dengan Hawa. Satu pendapat lagi kata no, anak dia yang pertama lahir tu hasil daripada di syurga.
beranak di atas muka bumi. Itu pendapat, tak penting yang tu. Maka diperanak Qabil dan Iklimah pada satu perut. Iklimah keluar sepasang, Qabil keluar dengan Iklimah. Ada setengah Arab juga dia baca Aqlimah, tak kira yang tu. Ada sebut Aqlimah, ada sebut Iklimah, nama anak perempuan ni. Qabil dia keluar sekali dengan Iklimah. Kemudian Habil keluar dengan Labuda. Boleh lah lepas ni tu dapat anak buah Iklimah, Labuda. Jangan bubuh Qabil sudah. Pasal Qabil ni saat lagi dia nak dijahat pula dia ni. Baik. Dia kata kemudian Habil keluar sekali dengan Labuda pada satu perut. Antara keduanya itu senggang 2 tahun. Dia kata. Antara Qabil dengan Iklimah dengan nak keluar main Habil dengan Labuda selang 2 tahun. Dia kata. Maka tak kala besar Qabil dan Habil menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan Adam bahawa kawinkan Qabil dengan Labuda. Turun mai perintah Allah kepada Nabi Adam suruh selang. Okey. Qabil keluar dengan Iklimah, tapi Qabil tak boleh kahwin dengan Iklimah. Dia kena kahwin dengan kembang Habil. Dia turun mai ke bawah. Manakala Iklimah kahwin dengan Habil. Allah perintah macam tu. Allah suruh Nabi Adam kahwinkan anak dia macam tu. Anak yang keluar sepasang ni tak boleh kahwin dua ni. Dia kena kahwin dengan hak keluar kemudian daripada tu. Hak ni pun kahwin naik macam tu, dia kata. Dan adalah Iklimah itu cantik daripada Labuda. Nampak? Tuhan nak test manusia. Tuhan dia nak test. Iklimah yang beranak keluar sama dengan Qabil ni, Iklimah ni segar. Tapi Labuda yang keluar mai sekali dengan Habil ni kurang segar. Allah nak test. Maka mengkhabar Adam akan keduanya, maka redha akan Habil dan marah Qabil. Habil redha, bukan dia redha kerana dia dapat hasil. Tak, dia redha kerana dia memang baik. Dia redha, Tuhan tentu dia dengan siapa pun tak apa. Qabil jadi eskadarisme, dia tepuk meja. Dia kata ini tidak adil. Dia kata, aku yang beranak keluar sekali dengan Iklimah, pasal apa yang disuruh aku kahwin dengan Labuda? Dia kata, aku nak kahwin dengan kembang aku. Dia kata lagu tu. Pasal apa dia kata lagu tu? Satu, pasal Labuda tak apa sega. Yang kedua, pasal Qabil memang ada hati menentang. Ada hati suka menentang. Memang macam tu. Dan berkata yakni berkata Qabil, saudara aku, yakni Iklimah ataupun Iklimah itu, dan aku terlebih mustahak dengannya. Dia kata aku patut kahwin dengan hak kembang aku. Dia kata kami daripada anak bunting dalam syurga. Dia kata ini yang riwayat kata ni. Dia kata kami, benih kami terhasil masa di syurga, masa ayah dengan mak duduk dalam syurga. Turun mai ke dunia kami lahir keluar. Kami lain daripada hak lain-lain semua. Kami anak yang benih daripada syurga. Dia kata. Dan keduanya bunting di bumi. Sedangkan dia kata Habil dengan hak kembang dia Labuda ni, depa ni dah atas bumi dah. Baru mak Hawa ni mengandung dan melahirkan depa. Tak boleh, dia kata aku tak mau kahwin dengan orang lain, melainkan aku mau Iklimah. Dia kata. Ini Qabil mula dah tunjuk color dia. Maka berkata Adam alaihissalam bahawa Iklimah itu tiada halal bagi engkau. Bapa dia, Nabi Adam kata dekat dia, bukan, ni masalah ni bukan yang aku tak bagi, Tuhan tak bagi. Bila beranak sekali hampa haram kahwin, Tuhan kata macam tu. Ini alasan Nabi Adam alaihissalam. Maka dibantah oleh Qabil. Qabil tak boleh. Nampak tak tuan-tuan? Kita nak heran apa kalau hari ni 5 beradik, bila mak dengan ayah mati berkelahi pasal harta pusaka. Nak heran? Tak payah heran. Anak Nabi Adam dulu dah tunjuk dah. Mak dah ada, ayah dah ada, semua okey. Baik, elok, manis muka, apa semua tak ada masalah. Meninggal mak, meninggal ayah, harta tu jadi punca perbalahan. Dah mula nak bercalak hang aku, dah mula nak sebek muka di antara hang dan aku, dah mula dah nak jadi tawak hati di antara hang dan aku, dah mula jadi tak syok di antara hang dengan aku. Nampak? Normal benda ni. Pasal apa? Berlaku pada anak Nabi Allah Adam alaihissalam, hak sulung. Dah jadi benda macam ni.
Nabi Adam kata dekat dia, hang tak boleh kahwin dengan Iqlimah sebab ini perintah Allah. Hang beranak keluar mai sama dengan dia, hampa haram kahwin. Allah suruh hang kahwin dengan adik hang. Dia kata tak mau. Saya tak peduli, dia kata. Dan berkata lagi Qabil, Allah Ta'ala tidak suruh, engkau yang suruh. Dia kata dekat Nabi Adam. Dia kata saya tak percaya Tuhan suruh. Ni pak yang suruh. Pak memang tak suka kat saya. Dia mula duk main lagu tu. Tentu heran hari ni kalau kita dapat anak pergi jadi hak macam ni. Dia duk challenge kita, dia duk jengkai muka kita dan sebagainya. Heran tak? Tak heran tuan-tuan. Bukan anak Nabi Adam aja, Nabi Nuh pun boleh panggu. Kena juga anak macam ni. Dan ramai lagi beberapa Nabi lain. Nabi Allah Lut alaihi salam pun serupa dengan bini dengan anak sekali. Bantah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan challenge bapak dia walaupun bapak dia Nabi. Wal'ayazubillah. Kita minta jangan kena ke keluarga kita benda yang seumpama ini. Dan kata Qabil lagi, Allah Ta'ala tidak suruh engkau dengan ini, hanya ini daripada fikiran engkau sahaja. Dia kata kat pak dia, pak saja nak bagi saya kahwin dengan labuda atau apa segak ni. Ni pak punya akal semua ni. Dia kata anakku Sazali juga nampak dia ni pun. Baik. Dia kata maka kata Adam alaihi salam, okey, Adam kata buat korban kedua kamu. So Adam kata okey, now macam ni. Aku pun tak boleh kata apa ni dengan ni macam ni, bengkiang ni payah, dia kata. Lalu macam ni lah, dia kata kita settle benda ni macam mana? Hampa dua-dua orang, Habil dengan Qabil, buat korban. Persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terima korban siapa? Orang tu kahwin dengan Iqlimah. Dia kata lagu tu. Dah kata aku yang pergi buat benda ni, okey now kita buat macam ni. Tengok Allah akan tentukan korban siapa yang Allah akan ambil. Maka siapa-siapa yang diterima korbannya, maka dialah yang mustahak untuk berkahwin dengan Iqlimah. Maka adalah korban yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, turun api putih daripada langit memakan akan korban itu. Dan yang tidak diterima, tiada turun api, sebaliknya dimakan korban itu oleh burung-burung dan binatang sahaja. Buat benda ni, dipersembah korban. Qabil pi letak persembahan dia dan Habil pi letak persembahan dia. Hak mana yang api putih turun daripada langit pi hilang benda tu, itu Allah terima. Hak mana yang tak ada api putih turun, benda tu terbiak di situ sampailah binatang mai duk makan bagi habis, bermakna korban hang tak diterima. Nabi Adam kata macam tu. Baik. Dia masuk tajuk kecil, dia kata kisah korban. Firman Allah, idh qarra, oh itu tak betul itu, idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tu kenapa betul? Idh qarraba, idh qarra, dia tulis di itu idh qarra qurba, dua kali qurba, tu apa betul? Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika berbuat korban, kedua-duanya itu akan sebagai korban, maka diterima daripada salah seorang daripada keduanya dan tiada diterima daripada yang lainnya. Adalah Qabil mempunyai tanaman gandum padi. Ni Qabil nakai tadi ni. Dia ni seorang petani, dia mengusahakan tanaman gandum. Dan Habil pula mempunyai kambing. Yang Habil ni pula dia ni ra'il ghanam, dia penggembala kambing. Maka menyengaja akan Qabil satu gemal gandum yang terlebih huduh untuk buat korban. Ni yang kata nakai ni. Bila pak dia suruh persembahkan korban, dia pergi ambil gandum grade C punya. Dia tak ambil gandum elok, dia ambil hak grade C punya saja. Purposely dia pergi ambil hak tak elok punya untuk buat korban. Dan azam dalam hatinya, aku tak hirau dan tak kisah sama ada Tuhan terima ataupun tidak. Daripada awal dia nakai. Dia seorang petani, duk tanam gandum. Dia pergi ambil gandum grade C untuk buat persembahan. Ini Qabil. Aku tiada boleh seorang lain kahwin saudara aku lain daripada aku. Dia kata aku nak bagi gandum grade C. Tuhan nak terima tak mau terima is none of my business. Dia kata yang penting Iqlimah tetap akan jadi bini aku.
Ni hak jenis macam ni. Hak jenis dia kata aku tak kira Tuhan kata lagu mana, aku kata lagu aku. Kalau Tuhan, aku tak kisah Tuhan nak dera aku pun. Jenis macam ni. Jenis bantah macam ni. Aku kata lagu ni, aku kata orang perempuan tak wajib pakai tudung. Itu aku punya kata. Dan kalau sungguh kata perempuan wal akhirat esok depan Tuhan pun aku akan kata perempuan tak wajib pakai. Kalau kerana aku kata tu Tuhan nak buah aku dalam neraka, aku redha. Jenis macam ni ni. Jenis qabil. Aku nak bagi gandum gereksi, dia kata. Tuhan nak terima tak mau terima tu bukan aku punya hal, bukan aku punya kerja. Itu terpulang dekat Tuhan. Tapi tang iklimah hak segak ni aku mau jadi bini aku. Tuan-tuan, yang kata manusia ni tuan-tuan, satu jenis makhluk yang cukup sukar untuk dikawal. Itu sebab satu dunia tuan-tuan bergaduh. Nak mengurus masjid pun bergaduh, nak mengurus negeri pun bergaduh, nak mengurus negara pun bergaduh. Kalau kita nak tunggu satu masa 100 orang mempunyai satu pendapat, mustahil. Siapa pun bagi jadi ketua, akan ada orang tak setuju. Kita jadi ketua, ada orang tak setuju. Bagi pihak mereka jadi ketua, kita tak setuju. Kalau nak tunggu semua orang setuju, sampai bila pun tak ada orang boleh mentadbir apa pun dalam dunia ni. Selagi mana pentadbiran itu tidak bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi, jalan. Kalau pentadbiran itu bercanggah dengan Quran, dengan hadis Nabi, dengan agama dan sebagainya, masa tu baru kita nak tegur dia. Sudahlah bergaduh, berkelahi ni. Apatah lagi sama orang Islam. Sudahlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kecewa kadang-kadang kita tengok hari ini bergaduh ni daripada peringkat ustaz-ustaz, ulama besar-besar sampai kepada macai bawah ni. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sedih kita tengok apa kesudahan kepada episod kita ni. Bergaduh tak habis-habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dia kata apa? Dia kata aku tak peduli. Aku nak bagi gandum gereksi. Aku tak peduli Tuhan terima tak terima. Iklimah tetap akan jadi bini aku. Oh, tension tuan-tuan. Kalau kita duduk tempat Nabi Adam pun tension. Baik. Tengok apa jadi. Dia kata, dan menyenghajakan Habil kepada yang terlebih elok kibas daripada kibasnya. Ini yang kata Habil, budak baik ni. Budak baik ni. Bila pak dia, Nabi Adam kata, hang persembahkan satu korban daripada usaha hang. Oleh kerana dia mengusahakan penternakan kambing, dia pilih kambing hak paling elok punya untuk dipersembahkan pada Tuhan. Nampak tak? Dia jadi lagu tu. Dan cita-cita dalam hatinya kerana nak menuntut keredaan Allah. Ingat balik mukadimah kita baca tadi, kalau sekiranya kita nafkahkan satu benda pada jalan Allah, kita infak satu benda pada jalan Allah, niat kerana nak cari keredaan Allah, illa ujira, melainkan diberi pahala kepada dia. Betul niat tu, betul. Orang kita ni tak ada kerja tuan-tuan. Tuan tengok dalam Facebook, dia buat keluar satu tajuk nak pergi jadi bergaduh. Apa tajuk apa? Tajuk ziarah Baitul Maqdis. Itu pun bergaduh. Ni dia kata hang duk pergi Baitul Maqdis ni, hang tak tahu ke Dr. Yusuf Qaradawi dah buat keluar fatwa haram pergi Baitul Maqdis. Pasal apa? Kalau pergi hang duk bagi, hang duk support ekonomi orang-orang Israel, duk bagi macam tu. Kawan seorang lagi pula tanya, ni yang hang duk tulis dalam Facebook ni bukan Israel punya. Pula dah. Kita duk terokong taik bungkuk kawan, bungkuk kita berjelepek terun taik di bungkuk ni. Apa ke benda? Seorang lagi pula, hang tak tahu ke hadis Nabi SAW kata, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak disuruh bersusah payah kerana nak pergi makan angin, melainkan kalau nak pergi 3 masjid. Nabi suruh.
Kawan ni tulis pula, tapi Yusuf Qaradawi kata tak boleh pergi haram. Kawan ni tulis pula, antara Yusuf Qaradawi dengan Nabi yang mana bagi? Pula dah, ya Allahu Akbar. Nak cari pasal, nak buat ramai. Penat. Kita tak baca apa, baca juga. Baca dia penat kan? Hang nak pergi, hang pergi, hang tak mau pergi sudah. Yang dia perlu buat ramai, perlu tulis benda-benda macam ni yang tak ada faedah ni. Apa benda? Orang yang pergi, tuan-tuan, bumi yang diberkati Allah, allazi barakna haulah, satu bumi yang Allah berkati sekitarnya Baitul Maqdis ni. Setiap inci, setiap jengkai bumi itu ada cerita yang disebut dalam Quran. Kita pergi dengan niat apa? Kita nak semayang di Masjid Aqsa itu sekurang-kurangnya 2 rakaat kerana dijanjikan pahala besar oleh Nabi SAW. Kita sampai di sana, hotel hak kita duduk tu kepunyaan orang Islam Palestin. Kita pergi sewa hotel dia, kita bayar duit. Duit tu direct dapat kat dia. Dia kata apa? Duit ni aku akan tolong saudara-saudaraku yang kena tindas, duk ada di Gaza sana tu, dia kata. Kita bagi direct, tuan-tuan. Kita pergi Masjid Aqsa, masjid yang menjadi khiblat pertama orang Islam, masjid yang tidak ada siapa bantu dia. Bila kita pergi, kita boleh jumpa dengan imam masjid, kita boleh bersembang dengan dia, menangis dia ni, seronok kita mai. Dia kata kalau tak ada orang Islam mai, orang Yahudi gelak kat kami tak ada saudara yang mai ziarah kami. Duit nak kita bagi tu, daripada simpan, duk buat bagi elok Masjid Aqsa yang menjadi kiblat pertama orang Islam. Al-Qaradawi mempunyai alasan dia tak salah. Dia kata hampa duk support orang Israel. Tapi Qaradawi sendiri, McDonald dia tak masuk. Qaradawi sendiri, dia tak pakai kasut Nike. Qaradawi sendiri, dia boykot sungguh. Kita boykot tak mau bayar 50 USD kerana 50 USD itu membantu ekonomi Yahudi. Hak lain ni kita bantu lagi dahsyat. Kita double standard. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benda tu nak jadi isu dalam Facebook. Banyak benda lain nak pergi buat. Baca kitab main mengajar ni pun baca tak habis lagi. Nampak tuan-tuan? Nak abang kata apa? Perangai nak berkelahi sama-sama Islam ni bukan perangai orang Melayu saja. Perangai orang Islam satu dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kata apa? Yang kata Habil ni budak baik ni apa? Bila pak dia Nabi Adam kata persembahkan korban, dia cari kambing hak paling cantik, paling sihat, paling elok. Itu dijadikan persembahan. Aku tak ada tujuan lain. Aku tak kisah aku dapat kahwin dengan Iqlimah ke tak. Aku tak kisah. Dia kata, yang penting Allah suruh buat benda ni. Ayah aku habaq kata Allah suruh, aku akan persembah yang paling baik kepada Allah kerana aku nak keredaan Allah. Ini budak baik. Baik. Maka bawa keduanya, akan korban keduanya itu dia hantar atas bukit. Okey, dia ni bawa gandum geriksi pi bubuh, dia ni bawa kambing hak paling elok pi letak sana. Kemudian berdoa Adam alaihi salam, maka turun api dari langit makan korban Habil. Tuhan tunjuk. Turun mai api putih daripada langit pi sambang kibas kepunyaan Habil. Begitu. Dan kata Qil, ada satu riwayat kata dia angkat kibas itu ke dalam syurga. Ini satu riwayat. Dia angkat kibas itu ke dalam syurga, maka dipelihara akan dia, yakni kibas Habil itu, sehinggalah ditebus dengannya akan Nabi Ismail alaihi salam. Ini satu riwayat. Satu riwayat. Dia kata apa? Kibas yang dipersembahkan oleh Habil tu turun cahaya putih, hilang kibas tu. Kibas tu Allah disimpan satu tempat. Bila dia nak turun balik ke dunia, sewaktu Nabi Ibrahim habaq dekat anak dia Ismail. Nabi Ibrahim kata, Allah perintahkan aku sembelih. Waktu tu Ismail serupa macam Habil juga. Dia kata kalau ini perintah Allah, jalankan ayah. Bila dia serah diri dia, Allah ubah, ganti dengan kibas. Kata riwayat ini, dia kata kibas itu adalah kibas Habil dulu ni. Allah turun balik di situ. Itu riwayat. Jangan pula saya duduk tanya, Ustaz sahih tak benda ni? Pening pula lah. Bab telaga barhut saja pun tak habis-habis. Ya Allahu Akbar.
Saya pernah baca satu kitab dulu, Muhimmah fi Ilmi Al-Hadis. Lama dulu di Masjid Kelang Lama Kulim. Dah keluar dah cerita Telaga Barhut ni. Barhut pun sebut, Barhut pun sebut, macam-macam sebutan lah. Burhut pun disebut. Keluar dah masa tu, tapi masa tu tak apa kalut dengan masalah sahih tak sahih ni, tak apa kalut lagi. Kalau tidak, saya rayuh dalam Facebook pula lah. Saya salah seorang lagi buat keluar Telaga ni. Hari ni keluar cerita tu, duk petikai masalah Telaga Barhut ni ada tak ada apa semua, dia memang ada, memang disebut dalam hadis Nabi, bahkan disahihkan hadis itu oleh Ibnu Hibban, disahihkan hadis itu. Nasruddin Al-Albani pun hasankan hadis itu. Bab Telaga tu tak ada masalah cerita sambung selepas Telaga tu. Cerita kita pergi duduk raya panggil nama kawan tu di Telaga tu, ada suara bunyi ke tak apa. Kadang-kadang unsur-unsur Israiliyat dia menyerap masuk di dalam riwayat-riwayat yang boleh dipakai. Dia ada masuk unsur-unsur ini. Okey. Dan orang yang baca pun kadang-kadang bukan dia bertujuan nak promote benda-benda palsu. Dia just baca dalam kitab. Dia pun kadang tak cukup masa nak pergi cek, nak takhrij setiap riwayat yang ada dalam kitab yang dia baca. Ni macam tafsir Nurul Ihsan ni tuan-tuan. Macam-macam riwayat ada ni. Kalau kita salahkan satu orang tu kerana dia baca teks kitab dia baca ni, dia baca teks ditulis tak betul, kita salahkan dia pasal apa hang tak cek dulu. Duk cek tu tak main baca kitab. Tak mudah tuan-tuan nak cek satu-satu riwayat itu betul-betul status dia apa, tak mudah. Dalam pada duk cek tu ada satu dua riwayat yang terkeluar yang kadang-kadang ada unsur Israiliyat. Janganlah besarkan sangat benda-benda macam ni. Pasal apa jadi penting? Pasal suka bergaduh. Pasal itu aja. Saya tak suka dengan perkembangan yang macam ni, tak suka. Pihak yang duk pakai torchlight bateri 5 duk suluh kesalahan orang ni pun tak bagus. Pihak yang sewenang-wenang menyebarkan benda-benda palsu pun tak bagus. Ambil yang pertengahan. Ambil yang pertengahan. Kalau kata dia ni tersasul keluar cakap apa, satu SMS dekat dia. Kata ni kalau tak silap ni riwayat tentang benda ni palsu dan sebagainya, tolong rujuk, bagi rujukan dekat dia. Dia pun dapat, okey. Dan dia pun tanpa segan silu, dia bagi tahu balik. Pasal dia tak dimalukan, dia khalayak. Dia boleh berbetul balik. Tuan-tuan, hari itu saya ada sebut tentang benda ni, saya cek balik tengok dia bukan daripada sumber yang sahih. Habis tempoh, selesai. Tapi bila kita tidak memilih cara harmoni untuk selesaikan perbalahan, jadi riuh. Bila jadi riuh, siapa untung, siapa rugi? Orang gelak kat kita, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya cakap macam ni, bukan semua orang setuju. Bukan semua orang setuju. Cara cakap ambil jalan elok, bukan semua orang setuju. Ada kata, apa pergi cakap lagu tu? Patut orang kena hantam lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sudah-sudahlah bergaduh perkara ini. Sudah-sudahlah. Kita nak cari betul-betul satu orang yang cukup alim. Bila bercakap tak ada salah langsung, susah tuan-tuan. Susah. Maka semua orang yang bercakap ni berhati-hati. Cek. Tapi kalau berlaku juga kesilapan dalam pada dia duk jaga tu, kawan yang tegur tu biarlah dengan cara yang ikhlas, penuh harmoni. Tegur kesilapan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan kata Qil diangkat ke dalam syurga, maka dipelihara akan kibas Habil tadi, sehinggalah ditebus dengannya akan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan tiada diterima daripada korban Qabil itu, hanya dimakan oleh burung-burung dan binatang-binatang. Maka marah Qabil dan taram dalam hatinya. Taram pula. Taram tu taram. Taram dia kata, dipulihkan aku satu hari aku tahu. Taram dia panggil. Dalam ni dia tulis aram. Taram tu. Taram. Oh, hari ni aku tersilap, hang pijak aku cukup-cukup. Tuhan Maha Besar, satu hari yang tersilap aku tahu nak ajar macam mana. Satu hari tersilap semua. Masa tu geng satu lagi pula pi ganyang dengan lutut dengan siku dengan tomoy dengan karate dengan judo, semua dia pun barulah Allah dia kata saya silap sikit ada papi. Hari tu hang bantai orang pun macam tu juga. Hari ni orang bantai hang. Sampai bila benda ni?
Tak akan habis tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nama kata manusia mesti satu hari ada silap, besar ataupun kecil. Mesti ada silap satu hari. Kalau kesilapan itu kita nak jadikan model untuk jahanamkan dia, satu hari kita tersilap, kita jahanam. Ikhlaslah dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu keikhlasan manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan Qabil ni apa? Taram dia dalam hati dia, sehingga pergi haji Adam alaihi salam dan ghaib Adam daripada mereka itu. Maka datang Qabil kepada Habil pada tempat kambingnya. Qala la aqtulannak. Qabil ni dia taram. Okey, tak apa. Oh, Tuhan terima hang punya korban, aku punya Tuhan tak terima. Oh, jadi maknanya hang akan dapat iqlimah. Aku dah bagi tahu, tak akan ada siapa boleh ambil iqlimah daripada tangan aku. Tak apa, tak apa tu yang leceh. Tak apa. Adam ghaib daripada tempat itu. Dia pergi buat haji katanya. Maka datang Qabil kepada Habil di tempat dia bela kambing. Bila pak tak ada, dia main dekat Qabil. Qala la aqtulannak. Direct dia cakap. Berkata Qabil, demi Allah, aku nak bunuh hang. Ui, tuan-tuan, takut tuan macam ni. Kalau dia main dia cong tikam mati, ya senang pi. Tak main habaq lu, aku nak bunuh hang ni leceh. Ini dia panggil pembunuh yang sadis. Pembunuh yang sangat kerin hati. Dia main abang hang, agak-agak aku nak buat apa kan. Dia ni berkata kita adik-beradik, tak usahlah, sudahlah bergaduh. Dah, aku nak abang hang, aku nak bunuh hang hari ni. Kita kalau orang main cakap begitu kan, takut kita ni. Biar gangster main pukul-pukul mati terus senang daripada main lagu duk bagi kita takut macam tu. Aku nak bunuh hang hari ni. Ni pukul berapa lah ni? Dia dah pukul 9:03 minit. Aku nak bunuh hang 9:30 tak lagi. Lagi kita takut. 9:30 lagi aku nak bunuh hang. Dia kata, tengok ni tak berapa lama ni, tengah jam lagi ya. Dan gelong masjid ni duk ingat dulu tu. Dia mai dekat Habil. Qabil kata la aqtulannak. Berkata Qabil, demi Allah aku nak bunuh hang. Kerana Allah Subhanahu wa taala terima korban hang, aku tak puas hati, dia kata. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata Habil yang baik, yang betul benda ini. Dia kata hanya Allah Subhanahu wa taala terima korban itu daripada orang yang muttaqin. Dia kata jangan marah aku. Kan ayah dah abang. Allah akan terima korban orang yang bertakwa. Bukan kerana aku ni Habil maka Allah terima korban aku. Bukan kerana hang nama Qabil Tuhan tak terima korban hang. Tapi kerana ayah kan dah abang, Allah akan terima korban orang yang bertakwa. Hang pun boleh jadi orang yang bertakwa, aku pun boleh jadi orang yang bertakwa. Kita usaha untuk jadi orang yang bertakwa, Allah akan terima korban kita. Oi, duk baca cakap panjang pula. Aku nak bunuh hang. Dia kata orang yang muttaqin itu adalah orang yang takut Allah dan suruh dan junjung segala suruh dan tegah Allah. Dan kata Habil lagi, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Demi Allah, dia kata, jika engkau hulurkan tangan kau supaya engkau dapat bunuh aku, maka tidaklah aku akan hulurkan tangan aku untuk bunuh engkau. Dia kata dekat apa nama abang dia, Qabil abang dia. Dia kata, abang, kalau sungguh abang nak bunuh saya tak akan lawan. Yang kata Habil ni, abang, dia kata kalau abang hulung tangan abang dengan senjata nak bunuh saya, abang jangan takut, saya tak akan lawan. Dia kata. Dia jawab lagu tu dekat abang dia, inni akhafullaha rabbal alamin, bahwasanya aku takut Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbal alamin. Pasal apa saya tak lawan abang? Pasal saya takut Allah. Bukan kerana abang-abang, bukan kerana abang badan sendo, bukan kerana abang gangster, bukan kerana abang tak, bukan kerana tu, tapi kerana saya takut Allah. Saya tak akan lawan abang, dia kata.
Firman Allah, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Bahawasanya aku nak bahawa engkau kembali ke akhirat dengan membawa dosa aku kerana engkau bunuh aku dan dosa engkau. Dia kata dekat Qabil, abang dia. Saya tak lawan abang pasal saya takut Allah. Dan yang kedua, pasal saya tak mau saya balik menghadap Allah dalam keadaan saya bawa dosa saya bawa dosa abang, saya tak mau. Tapi kalau abang bunuh saya, abang balik menghadap Allah dengan dosa abang satu, dengan dosa saya, dosa abang bunuh saya sekali, abang bawa pergi menghadap Allah, abang susah di depan Allah. Dia cakap begitu. Firman Allah, fatakuna min ashabin nar. Maka dengan kerana itu engkau wahai abang akan jadi orang yang masuk neraka. Kalau abang teruskan niat abang bunuh saya tak akan lawan abang. Tapi abang ingat, abang dengan dosa abang satu bab, dosa abang bunuh saya satu bab, abang kena pergi menghadap Allah dalam keadaan macam tu. Dan abang akan masuk neraka, dia kata. Dia cakap begitu. Dan tiadalah aku, Habil kata, dan tiadalah aku kehendaki balik akhirat dengan membawa dosa engkau wahai abang. Saya tak mau saya balik menghadap tangan berlumuh dengan dosa. Saya tak mau abang, dia kata. Maka sebab itu aku tiada mau nak membunuh abang. Firman Allah, wa dzalika jazaa'uz zalimin. Dan demikian itulah balasan segala orang-orang yang zalim. Dia main tajuk kecil, dia kata kisah bunuh Qabil akan Habil. Tu baru dialog, tak bunuh lagi, baru dialog. Ni baru nak main bunuh betul ni. Firman Allah, fadawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Maka mengelakkan baginya oleh nafsunya akan membunuh saudaranya. Qabil bulat hati. Hang nak cakap apa aku tak peduli, aku nak bunuh hang hari ni. Tentu ingat balik cerita Nabi, cerita Sayyidina Osman nak kena bunuh. Oh, saya ulang tak tahu berapa belas kali. Pasal sangat benda kejadian Osman kena bunuh tu, sangat banyak pengajaran ada dalam tu. Ta'assub ekstrim yang membuta tuli ini menjahanamkan. Antar saya sebut kata Osman ni satu orang sahabat yang dijamin syurga. Aku tak nak dengar. Osman, hang tu saya sebut jasa-jasa yang hang buat semasa hidup Nabi, kami tak mau dengar. Hang jangan cerita kata hang salah seorang daripada sahabat yang duk berdiri di atas bukit Thabir, yang Nabi apabila naik duk atas bukit beringgut bergerak, Nabi injak dengan kaki dia. Nabi kata, isbir ya Thabir, sabar wahai Thabir, uskun ya Thabir, tenang wahai bukit Thabir, fa inna alaika nabi, kerana yang doa ada tehang lani Nabi Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Nabi sebut nama-nama sahabat ni termasuk Osman bin Affan. Hantar saya sebut benda ni, kami tak peduli, hari ni kami nak bunuh hang wahai Osman. Pasal apa tu? Pasal dia dah jadi otak dah tak boleh jalan, diri sudah dikuasai oleh nafsu jahat. Benda yang sama kena kepada Qabil. Kerana ta'assub dia, kerana ekstrim dia, kerana jahat yang menguasai diri dia, akhirnya Qabil kata apa kepada Habil? Dia kata, aku nak bunuh hang. Dia kata, bulat hati dia, dia nak bunuh Habil ini. Faqatalahu, Quran kata, maka membunuh Qabil, maka membunuh ia akan dia. Maka Qabil pun bunuh Habil, bunuh juga. Kata Ibnu Juraij, tak kala qasad Qabil akan bunuh Habil, tidak diketahui betapa kelakuan membunuhnya. Dia masa dia nak bunuh adik dia ni, dia pun tak tahu nak bunuh ni sebab tidak ada lagi contoh bunuh di atas muka bumi, belum ada. Tak tahu perkataan bunuh tu pun macam mana nak buat bunuh tu. Nabi pici hidung dia agak, Nabi ambil bantai pekuk atas muka dia agak, nak ajak dia pergi naik atas bukit, terajang dia bagi jatuh ke. Ni macam mana ni? Yang penting aku nak bunuh dia ni, tapi nak bunuh tu lagu mana? Tak ada contoh. Zaman hari ni contoh jenuh dah. Dia lu stang apa kemarin keluar dalam surah abang kemarin. Lu stang lah.
Syekh ni pergi Bendang, nak pergi tengok Bendang dia. Dia jumpa mayat, siap kapan dah, pergi tanah dalam Bendang dah. Terkejut dia. Dia duduk buat Bendang. Dia tak pergi berapa hari dah. Pergi tengok sepujuk mayat, siap kapan, siap apa dah. Dia pergi tanah dalam Bendang dia. Bila mai hujan apa, timbul mayat tu. Forensik kata dia percayai dah 6-7 hari dah dia ni kena bunuh. Dia bunuh dia kapan siap-siap dia pergi bubuh dalam Bendang tu. Contoh banyak dalam ni. Dia ambil racun tikus buah dalam mi goreng pun boleh. Banyak contoh kejahatan ni merata dah ada. Boleh pilih nak buat jahat, nak buat lagu mana boleh. Zaman Qabil nak bunuh Habil, belum ada seorang pun kena bunuh. Jadi tak tahu cara macam mana. Ini yang Quran bagi tahu ni. Maka dia tak tahu betapa kelakuan membunuh itu kerana belum ada lagi kes bunuh di dalam muka bumi ini. Maka menyerupa baginya akan iblis, maka mengambil dia akan seekor burung. Iblis ni tuan-tuan, dia baru saja hati duk hangat tak habis lagi. Pasal apa? Pasal bila Allah jadikan Adam, Allah perintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Tuhan buat Adam, Allah perintah suruh sujud. Dalam tafsir kata sujud maksudnya hormat, tunjuk respect. Fasajadu, maka semua makhluk yang ada dah sebelum Adam pakat tunjuk respect kepada Adam, illa iblis, melainkan iblis dia duk cekak pinggang. Dalam hadis Muslim dia kata iblis duk cekak pinggang. Maka kerana tu kita hari ni dilarang cekak pinggang, kerana menyerupai keangkuhan iblis. Dilarang cekak pinggang ni pasal apa? Kerana menyerupai keangkuhan iblis. Bila iblis tak mau turut perintah Allah, sujud dekat Adam ni, dia berdiri cekak pinggang. Yang ni memang cekak pinggang ni melambangkan apa? Sombong, melambangkan sombong. Maka iblis ni dia baru saja duk sakit hati, luka hati, duk berdarah, duk menitik, tak habis lagi. Bila tengok anak Nabi Adam ni sudah jadi hal, merupa iblis ni dengan rupa burung. Dia nak buat contoh kepada Qabil ni. Maka menyerupa baginya iblis, maka mengambil ia seekor burung, maka ditaruh kepalanya di atas batu dan dihampas dengan batu lain ke atasnya. Qabil melihatnya. Iblis ni dia mai tunjuk satu sampel pembunuhan kepada Qabil. Burung sama burung, dia main macam manakah dia pelekoh kawan ni bagi jatuh, dia ambil batu buah atas kepala, dia kata. Begitu jadinya. Dan Qabil melihat benda itu, maka ditaruh ia akan kepala Habil di atas batu dan dihampas dengan batu lain, maka mati ia di Jabal Nur. Dia kata kejadian ini mengikut riwayat ini. Dia kata di Jabal Nur. Jabal Nur ni di mana tuan? Di Mekah. Jabal Nur. Baik, dia kata umurnya 20 tahun pada ketika itu. Pada masa dia kena bunuh tu umur baru 20, dia kata. Dan tak kala sudah dibunuh Qabil akan Habil, maka tinggal akan dia. Tiada diketahui apa nak diperbuat, kerana ia, yakni kerana Habil adalah mula mayat Bani Adam di atas muka bumi. Tadi nak bunuh, tak tahu nak bunuh macam mana. Dah bunuh nak buat macam mana? Ni pula satu bab pula. Dah bunuh dah ni, nak buat macam mana ni? Dah bunuh ni. Mayat ni pakai tinggal lagu tu aja kah? Nak ambil apa tali pergi ikat-ikat dia kat pokok mana, macam mana nak buat ni dengan mayat ni? Begitu jadi. Maka mengkasat makan akan dia oleh binatang-binatang. Dia pun ingatlah ni lah, pergi cari tang-tang mana ada binatang yang boleh makan ni, pergi lempang mayat ni di situ, biar binatang makan mayat dia ni, dia kata. Maka menggalas akan dia oleh Qabil itu di dalam 40 hari. Dia kata dia duduk galas mayat tu saja 40 hari. Dia kata duduk galas. Ini riwayat. Kata Ibnu Abbas tahun, dia kata. Sehinggalah berbau mayat itu. Maka menghendaki Allah memperlihat Qabil akan jalan kematian anak Adam pada tanah. Mai pula nak tunjuk pula macam mana nak settle benda ni. Maka Allah menyuruh 2 ekor burung dendang berkelahi. Tuhan pula hantar. Tadi iblis merupa tunjuk cara bunuh, cara nak simpan mayat. Allah hantar burung juga mai untuk nak tunjuk. Maka membunuh seekor akan yang lain, maka mengorek ia dengan paruh dan dengan 2 kakinya satu lubang, kemudian ditariknya ia akan yang mati itu ke dalam lubang dan kambus dia dengan tanah. Maka Qabil melihatnya.
Allah hantar burung main tunjuk. Sebab ini tak ada contoh lagi atas dunia ni. Nak buat lagu mana? Tak ada contoh. Nak buat lagu mana? Macam kita lah, kalau kita tak ada contoh, kita mentadbir masjid, kita nak buat masjid jadi macam mana? Tak tahu ni nak buat macam ni. Orang lantik aku jadi jawatankuasa ni, aku nak buat lagu mana ni? Masjid ni nak buat lagu mana? Tak buat apa. Hari ni senang. Hari ni kita tak payah fikir, tak payah perah kepala otak. Kita tengok contoh mana-mana masjid yang makmur. Apa mereka buat, kita buat. Senang. Cari je. Dia ada banyak lah ni. Dia ada banyak masjid-masjid yang imarah hari ni. Apa masjid tu buat sehingga dia jadi imarah ni? Apa yang dia buat? Kadang-kadang tuan-tuan, ada masjid-masjid ni, tabung masjid ni tak ada duit. Orang tak bawa duit. Pasal orang tak bawa duit, pasal orang tengok tak ada apa kat masjid tu. Dia kata aku duk bagi duit dah berpuluh tahun dah, apa mereka buat? Orang tanya benda tu. Tapi bila mai satu jawatan kuasa mai, dia buat macam-macam program dalam masjid. Tiba-tiba tuan-tuan, tabung kuliah pengajian dengan tabung jemaah tiba-tiba tak pernah dapat 4,000 5,000 sekali jemaah. Pasal apa? Rupanya anak karya yang majoriti, yang ramai ni nak melihat sesuatu. Bila mereka bagi duit, mereka nampak apa yang mereka dapat daripada masjid, mereka tak rasa sayang duit, mereka gugur. Bila kita duk pegang masjid, kita tak buat apa, orang tak bagi duit. Mereka tak bagi daripada duk simpan, daripada buat apa pun tak tahu, orang tak bagi. Banyak dah masjid duk bagi laporan benda macam ni. Oh, dia kata Masya Allah Ustaz, dulu tabung Jumaat kami nak pergi 1,000-1,500 pun sakit Ustaz. Alhamdulillah lah ni 3,000 paling rendah, dia duk main 4,000-4,500 macam tu. Dia duk maintain tiap-tiap Jumaat. Alhamdulillah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang nak tengok duit tu apa jadi dengan duit tu. Orang nampak dari segi pembangunan infrastruktur, orang nampak dari segi program, orang nampak dari segi imarah masjid tu, orang nampak. Dan orang tak rasa sayang duit nak bagi. Pasal dia tahu aku bagi ni, duit aku digunakan, aku dapat pahala. Aku bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, apabila Tuhan hantar mai burung dendang ni burung cak kunyit. Tahu cak kunyit? Saya pun tak tahu. Tapi saya tengok dalam kamus dia tulis burung dendang, maksudnya cak kunyit. Dia kata, kan? Burung kecil tu. Tuhan hantar mai suruh bergaduh, kemudian mati, dia ni tu macamnya pergi korek lubang pula dengan paruh dia, dengan kaki dia korek lubang, dia heret kawan dia tadi mati mai dalam tu, dia kamuih balik. Kabil tengok naik gambar mentol atas kepala dia. Tak ni babi punya idea. Dia kata begitu. Kemudian menarik dia yang mati itu masuk dalam lubang, dikamuihkan dia. Maka Qabil melihat firman Allah, fa asbaha minal khasirin. Maka jadilah Qabil daripada orang yang kerugian dengan bunuhnya itu, dan tiada diketahui apa yang hendak diperbuatnya. Dia pun manusia tuan-tuan. Qabil ni dia jahat, dia apa pun, dia manusia. Satu hari dia anti-mai. Dia anti-mai rasa apa? Rasa menyesal atas apa yang dia buat. Saya kemarin pergi semayang satu mayat jenazah, jumpa satu sahabat kita, budak muda tu kerja kelang. Main, oh ustaz, ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Kita pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Okey. Tak tahu nak buat, dia pun duduk. Ya kita, saya kata ustaz, saya ni pun dulu bukan baik sangat. Dia biar kat saya lagu tu. Tak abang pun tak apa yang tu kan. Tapi nampak tuan-tuan ni, fa asbaha minal khasirin ni. Dia duk main rasa menyesal, rasa macam apa yang dia dah lalu sebelum ni dia sesal. Saya dulu kan apa baik ingat kata. Oh, saya kata dulu tu saya cerita, la bagus alhamdulillah, saya kata ada. Duk tunggu lagi. Saya orang baru dalam setahun ni jadi manusia dia bang. Allah. Nampak tuan tu? Luahan tu. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam ada ramai-ramai ni, masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebal, hak nipis, hak macam-macam ni, diary. Hak dulu lambat dengang kata ada konsert apa Bukit Jalil tu, bukan di Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu, dia rabat baik pergi.
Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni, dia shan. Yang kata orang Pidang kata shan ni, dia shan. Dia dah main shan tu tuan-tuan. Saat lagi dia putih wayar tu, dia lari atas pentas tu, dia lompat, dia somersault dan dia jatuh. Dan para sahabat yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Dia akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Dia sambut dia. Dia bilang pula 1, 2, 3, lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Tentu hari ni mai gantung janggut, mai duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar, macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu, apapun alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni ada manusia tuan-tuan, manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur, dia bagi kita ni cukup masa untuk menyelesai cerita dulu dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi peluang. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata dia ni apa lebih mampu ya buang lagi apa. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua ni, kadang duduk music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia short juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia short juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia short. Kan? Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik naik. Kita tahu kaki tu je, oh baru dia okey. Dia duk short lagi, dia duk spark main lagi. Okey tu tuan-tuan, pasal dia berubah. Allah sekalian, maka demikian hal berlaku kepada Qabil ini, fa asbaha minal khasirin, maka jadilah Qabil daripada orang yang rugi dengan tindakan dia membunuh Habil itu, dan tiada diketahui apa hendak diperbuatnya. Dia pun demai menyesal juga, apalah aku pergi buat macam ni, sedangkan dia ni adik aku sendiri. Fa ba'asallahu ghuraban yabhathu fil ardi, maka membangkit Allah Taala akan seekor burung dendang juga dia buah ni. Ghurab ni burung gagak, bukan burung dendang burung cak kunyit. Ghurab burung gagak. Okey, Allah hantar mai burung gagak mengorek akan tanah dengan paruhnya dan dua kakinya, dan dikambihkannya akan burung yang mati tadi di dalam lubang sehingga tertutup ia, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, supaya memperlihatkan dia, yakni akan Qabil itu, betapa cara menutup dia akan mayat saudaranya itu. Allah hantar mai burung. Jadi cerita burung mai tunjuk ni semua cerita siapa? Cerita Allah dalam Quran. Tadi bila tak mai lagi ayat ni, duk dengar tadi duk kata ni mai hadis apa pula ni, hadis palsu riwayat apa pula dah. Dia duk mai burung 2 ekor mai duk tunjuk, rupanya ayat Quran yang cerita kata burung mai tunjuk macam mana cara nak korek, nak kambuh ni semua disebut oleh Allah di dalam surah Al-Maidah. Baik. Firman Allah, qala ya wailata a'ajaztu an akuna mithla hadzal ghurab, maka kata Qabil, wahai kebinasaanlah aku, ya wailata, binasalah aku,
lemahlah aku, bahawa jadi aku seumpama burung gagak ini. Bila dia tengok Tuhan hantar mai burung gagak, mai tunjuk macam tu, dia sendiri bercakap kat diri dia. Dia kata, koman sungguh aku. Sampai burung mai ajak aku. Aku sendiri tak boleh fikir benda ni. Nampak tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia bawa mai satu benda, dia nak bagi manusia ni melutut pada dia. Apa saja Tuhan bawa mai, nikih kapal terbang hilang ni pun nak bagi manusia melutut. Manusia melutut kepada Allah. Hari yang ke-45 ke 46 dah. Tak tahu cerita lagi. Bil duk mai dekat kerajaan Malaysia setakat minggu lepas dah 160 berapa juta. Bil tu kapal terbang, pi kapal ayang, pi apa semua tu, bil duk mai kat kerajaan dah beratus juta. Tak tahu lagi. Sekeping, secebis cebisan kapal terbang pun tak jumpa lagi. Tak ke betul, tak ke tak betul, dia crash masuk dalam South Indian Ocean, tak tahu lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maknanya keluarga yang terlibat ni masih lagi boleh mengharap kepada Allah something miracle bagi jadi. Masih boleh harap lagi, pasal tak ada petanda. Masih boleh doa harap lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa benda yang ada di sebalik misteri itu hanya Allah Tuhan yang mengetahui. Adakah di sana ada tangan-tangan jahat yang terlibat? Allah yang mengetahui. Kalau betul, adakah mereka masih selamat? Allah yang mengetahui. Dan Allah boleh takdirkan apa sahaja yang di luar jangka manusia. Tuhan boleh buat. Teruskan berdoa kepada Allah. Dia macam tu aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fa uwari sawata akhi, maka aku hendak tutup akan mayat saudaraku pun aku tak tahu. Fa asbaha minan nadimin, maka jadilah Qabil daripada jumlah orang yang menyesal atas kesalahan dan korek lubang dan juga kambus itu. Dia dah mai dah, dia duk mai rasa menyesal, rasa bersalah, rasa silap, rasa patut aku tak buat benda ni. Duk mai lah dalam diri dia. Dan dia kata jadi hitam tubuh Qabil itu dan melepas diri daripadanya oleh dua ibu bapaknya, dan mengambil Qabil akan tangan saudaranya Iqlimah pergi ke satu tempat yang bernama Adan, iaitu di tanah Yaman. Itu dia. Dia dah tak boleh dah, dia rasa guilty, dia rasa dia dah tak boleh nak berhadap muka dengan ayah dia Nabi Adam, kerana dia dah pergi buat satu salah besar macam ni. Akhirnya dia habis fikir, tak tahu nak buat macam mana. Dia pergi tak lepas juga Iqlimah ni, dia pegang Iqlimah, jom hang ikut aku. Dia belah dengan ayat 16 tu aja. Ayah dia balik-balik dia tak ada. Pasal apa? Pasal dia dah jadi orang yang nadimin. Quran kata fa asbaha minan nadimin. Dia jadi orang yang sangat menyesal atas silap yang dia buat tu. So dia tak boleh nak menghadap muka ayah dia. Dia malu, dia tak tahu nak kata apa dah. Dengan rasa bersalah dan sebagainya, dia pegang ni perempuan ni Iqlimah yang saudara kembang dia ni, jom dia pergi ke Adan, satu tempat di Yaman. Tuan-tuan, Yaman punya cerita adalah hadis dibuka sikit tuan-tuan. Tuan pernah dengar cerita hadis yang 10 perkara tanda kiamat ni? Kan? Hadis yang cerita ada 10 benda tanda kiamat ni. Gempa di timur, gempa di barat, gempa di Jaziratul Arab. Itu tu hadis yang sebut tu, tanda-tanda kiamat ni dia duk mai gempa bumi. Di timur, di barat, di Jazirah Arab, di semenanjung tanah Arab boleh jadi gempa. Ad-dukhan, dia kata asap tebal menyelubungi bumi. Ad-dukhan. Dajjal, keluar Dajjal di atas muka bumi. Dabbatul ard, tak tahu menatang apa, dia melata atas muka bumi ni, apa benda tak tahu. Hadis kata ni semua ni dekat nak kiamat, dia terbit mai benda-benda ni. Matahari naik daripada maghrib, daripada pihak barat, selalu lalu keluar kot timur. Tahu hari ni mai keluar kot barat, pegat terkejut ni awak keluar kot ni, pasal apa? Ya'juj dan Ma'juj min kulli hadabin yansilun, daripada tanah tinggi turun mai makhluk Allah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj.
Dan salah satu ni dia kata apa, wan narun takhruju min qa'ri adanin turahhilun nas. Dia kata sesuatu daripada tanda besar kiamat ni apa dia? Narun, api, takhruju min qa'ri adan, yang api ni mula punca tempat terbit dia ialah Adan, iaitu di Yaman. Dia terbit main api daripada perut bumi. Turahhilun nas, yang api tu dia ligan orang, dia hambat orang duk lari daripada dia, lari sehinggalah semua orang berhimpun di satu tempat. Benda ni juga berlaku di Adan, di Yaman. Yang telaga Barhut tadi pun di mana? Di Yaman juga, dekat Hadramaut. Yaman ni banyak cerita hadis dalam Quran, dalam hadis cerita tentang Yaman ni banyak. Yaman dengan Syam, banyak hadis cerita tentang keistimewaan dia. Baik, dia kata Qabil dengan Iklimah lari pika Adan, iaitu di tanah Yaman. Maka datang Iblis. Iblis ni tak lepas, tuan-tuan. Ni yang kata Iblis ni, dia tak lepas, tuan-tuan. Tuan-tuan rajin nak baca cerita tentang Iblis, nak memperdayakan orang ni, baca buku Talbis Iblis. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Dah beli saja baca. Tengok macam mana Iblis ni, hang siapa, aku masuk ke mana. Kalau hang alim ulama, dia ada lorong masuk dia. Kalau hang pemimpin, dia ada lorong masuk dia. Kalau hang, dia ada lorong nak masuk mai, nak memperdayakan kita. So dia kata di sini apa? Iblis tak lepas, dia meropa lagi sekali. Maka datang Iblis, katanya hanya makan api akan korban Habil itu menunjukkan keadaan ia sembah api. Dia mai ikut tu pula. Dia kata hang tengok dah api yang makan kambing kibas yang dipersembahkan oleh Habil, hang tengok tak? Dia kata nak abang kang, api inilah sebenarnya Tuhan. Dia kata. Dia belik kat tu pula. Maka dirikan olehmu akan rumah api. Ada ia bagi engkau dan anak cucu engkau. Maka memperbuat dia akan rumah api itu. Dia kata lah ni hang buat satu tempat, hang nyalakan api, hang sembah api itu. Api itu Tuhan, dia kata. Maka ialah awal orang yang sembah api. Qabil ni sudahlah kesalahan pi bunuh Habil, dia pula jadi orang yang memulakan sembah api. Dia kata begitu. Maka berkekalanlah anak-anak Qabil atas menyembah api. Kemudian daripada mati Qabil itu, dia tak ada anak cucu dia sambung benda tu. Sehinggalah dikaramkan Allah akan mereka itu sekalian dengan tufan, yakni dengan banjir Nabi Nuh. Maka tiada tinggal seorang pun lagi di atas dunia ini, dan tinggal anak cucu Syith sehinggalah hari kiamat. Firman Allah, min ajli dzalik katabna ala bani Israel. Daripada kerana yang demikian itulah perbuatan Qabil, yakni membunuh Habil itu, telah kami fardukan wajib ke atas bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, bahwasanya barang siapa yang bunuh satu nyawa, tak kira Islam tak Islam, dengan tak ada sebab, bunuh nyawa waris ataupun dengan tiada sebab, berbuat fasid dia di atas muka bumi, sama ada kufur atau zina atau menyamun atau seumpamanya, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia bunuh akan manusia sekaliannya. Itu dia. Dengan kerana Qabil bunuh Habil, Allah jadikan benda ni sebagai satu peringatan kepada manusia semua. Man qatala nafsan bighairi nafsin, tak kira hang pi bunuh Islam ke tak Islam ke, kalau hang bunuh seorang, sama macam hang bunuh manusia semua dalam dunia ni. Salah. Kita ni bukan salah bunuh orang Islam saja, bunuh orang bukan Islam pun salah, tanpa sebab yang sebenar. Sebab yang sebenar apa dia? Kalau mereka lawan kita, orang Islam dilawan dan nak dibunuh oleh mereka, ketika itu kita lawan mereka, itu sebab yang sebenar. Tak ada pasal kerana tengok dia ni, aku meluat dia kat dia ni, pergi bunuh dia. Tak boleh. Itu tidak ada sebab yang sebenar. Kita bunuh seorang, Tuhan kata sama macam hang bunuh manusia seluruhnya. Nah, abang kata tak boleh kita nak pergi bunuh orang semata-mata atas alasan benci dan meluat. Tak boleh. Begitu. Firman Allah, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Macam itulah, siapa yang
tak bunuh orang, dia menghidupkan orang itu, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia sekalian daripada sekira-kira binasa hurmahnya dan peliharanya. Maka binasa hurmah seseorang seperti binasa hurmah orang kesemuanya. Hurmah itu maksud kehormatan diri. Setiap orang ada kehormatan diri dia, kita wajib menghormati dia sebagai manusia. Kan ni cerita YB Karpasing mati ni, ya tu pun jadi riuh juga dalam media sosial ni. Dia satu manusia, dia mati, dia kembali kepada Allah, Tuhan yang mencipta. Dalam hadis cerita apa? Cerita satu mayat Yahudi lalu, Nabi bangkit berdiri bagi respect. Nabi bangkit berdiri sebagai tanda respect. Itu tidak salah, bahkan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua jangan lebih-lebih lah. Jangan lebih-lebih lah. Habis setakat hormat sebagai manusia, full stop. Jangan lebih-lebih. Sampai pergi nak menyembah keranda dia, sampai tak disuruh lah. Yang tu tak disuruh lah, itu dia panggil terlebih. Kita kena ada satu garis pemisah, takat mana boleh, takat mana tak boleh. Itu kita kena tahu benda tu. Bergembira atas kematian dia sampai pergi bercakap sumpah sanah pun tak disuruh. Sampai nak pergi duduk pun tak disuruh. Tuan-tuan, Islam ni dia ada cara dia. Dengar dia mati, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal siapa pun bila mati, wa ilaihi raji'un, kepada Allah dia kembali. Boleh. Nak pergi doa pula, pergi ziarah dia, pergi doa, ya Allah ampunkanlah dosa dia, ni tak boleh. Tak boleh yang tu. Pasal apa? Pasal dia tidak mati sebagai orang Islam. Mendoakan keampunan dosa kepada orang yang mati kafir, yang itu haram. Nak kena tahu lah takat mana boleh, takat mana tak boleh. Tak payah dia buat ramai dalam Facebook. Bila dia buat ramai ni, adalah yang bila dia buat posting tulis tu melampaui batas agama. Posting dia tu, kita baca melampaui batas agama. Yang pertahan pun melampau, yang sebaliknya pun melampau. Itu yang rosak dia. Sebab saya tak apa suka video respon pelik-pelik dalam Facebook ni. Satu, nampak kita tak ada kerja. Nampak kita tu tak ada kerja. Orang duk baca tak ada kerja budak ni. Kita jadi pembaca cukup. Kalau respon biar benda tu kan melawak sikit-sikit tak apalah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Dan sungguh telah datang akan mereka itu, yakni Bani Israel itu, oleh berapa banyak rasul kami dengan berapa banyak mukjizat. 4,000 rasul di antara Musa dan Isa, kata setengahnya 70,000 nabi. Kemudian bahawa kebanyakan daripada mereka itu, kemudian daripada yang demikian itu, sungguh melampaui sekalian akan had hukum Allah. Itu dia. Kita jangan melampau. Dia ada batas sempadan dia, jangan melampau dengan mengerjakan pekerjaan yang jadi kufur dan membunuh orang dan lainnya yang demikian itu. Wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah dia masuk tajuk hukum menyamun. Menyamun dia tak sama dengan mencuri. Kesalahan itu pun tak sama dan hukumannya pun tak sama. Maka kena faham benda ni elok-elok. Lepas ni dia akan masuk hukum menyamun. Lepas tu dia mai suruh orang mukmin dengan takwa dan wasilahnya. Kemudian dia mai hukum mencuri. Ni dia mai cerita tentang hukum-hukum hudud dalam Islam. Dia mai cerita tentang hukum-hukum hudud. Dan tajuk ni bukan mai kerana mati Karpasing, bukan. Memang ayat ni dia mai tentu. Dia mai tentu tentang cerita tentang hukum-hukum hudud dalam Quran. Kesalahan menyamun, kesalahan mencuri dan sebagainya, apakah hukum yang disebut di dalam Al-Quran. Kita akan tengok insya-Allah kalau panjang umur. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa allazina amanu wa tawasaw bil haqq
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله.